Kawan dan salam sejahtera kepada kawan-kawan yang ada di luar sana, dan pencerahan saya petang ini berkenaan dengan isu yang mana berkenaan dengan isu saudara Iswadi Moni, yang mana tadi saya melihat di post Syed Badri Shah yang mengatakan difahamkan saudara Iswadi Moni disambung reman, kemungkinan esok akan didakwa, semoga beliau tabah. Ini yang saya baca di laman sosial di Facebook yang mana tadi saya buka, dan saya juga coba hubungi rakan yang ada di sana, yang mana yang tadi mereka ada buat live di depan balai polis, tetapi saya coba hubungi tidak dapat, iaitu ada saudara Mustafa Mansur yang ada di sana juga tadi, tetapi saya coba hubungi dan tidak dapat. Jadi apa yang berlaku ini begitu cepatlah tindakan diambil kan, sepantas kilat lah orang kata, terus ditahan, terus kemungkinan esok didakwa, cepat. Ini yang saya kata, kadang-kadang kita ni sebagai rakyat yang tidak pro kepada kerajaan, seolah-olah begitu cepat tindakan yang diambil. Ini sesuatu yang rakyat rasa lah. Ini dah lama benda ni berlaku. Sebenarnya ini yang patut kita harus tukar, dan kita harus mereformasikan sistem negara kita ini. Seolah-olah rakyat merasakan bahawa sistem negara kita ini berat sebelah tahu. Ini hakikat yang kita rakyat terima lah. Dan kita tidak menyalahkan pihak keselamatan, pihak yang mendakwa, kerana kita tahu bahawa benda-benda seperti ini rakyat tahu bahawa ada daripada belakang mereka yang memberi arahan. Ini adalah asas yang kita lihat dalam negara kita ini daripada turun-temurun, yang perlu kita tukar dan reformasikan sistem ini supaya rakyat merasa selesa, nyaman duduk di negara sendiri, tidak terasa tertindas. Ini yang kita perlu lihat. Dan kalau di sebelah pihak pembangkang begitu cepat tindakan diambil, dan didakwa. Tapi bila di sebelah pihak mereka boleh bertoleransi, delay. Ini yang kita rakyat lihatlah. Saya tidak menyalahkan pihak kita punya kerajaan ataupun pihak keselamatan, pihak polis, tetapi kita faham mereka bertugas atas arahan atas ke atas ini berlaku lah. Jadi saya tidak nak sambung sangat panjang ke situ, tetapi saya nak pergi kepada apa yang dijawab oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim di media, yang mana saya baca di Malaysia Kini hari ini. Yang dia kata, adakah saya bersetuju dengan tindakan akta hasutan? Saya tidak bersetuju. Secara prinsip kita tidak setuju pihak berkuasa guna akta hasutan. Ini daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim ya. Apakah saya bersetuju beliau diberikan bantuan guaman? Datuk Seri Anwar kata, ya, saya setuju. Ini hak setiap rakyat dapat pelindungan guaman. Apakah tidak wajar beliau menegur? Itu hak setiap rakyat menegur, terutamanya dalam keadaan sekarang. Cuma ada kaedah dan kebijaksanaan. Ini adalah jawapan daripada Presiden PKR berkenaan dengan isu ini. Tetapi yang menjadi topik hangat adalah yang mana rakyat tidak berpuas hati, yang mana yang pro kepada PKR, PHS ni semua, daripada biro politik, iaitu daripada YB Fahmi Fadil ni, pengarah komunikasi keadilan ni. Banyak rakyat yang pro kepada PHS ni, yang kepada PKR ni, mereka merasakan bahawa kenyataan yang dikeluarkan oleh pengarah komunikasi keadilan ni, iaitu YB Fahmi Fadil ni, mereka rasa tidak berpuas hati dengan kenyataan ini. Dan ramai juga yang saya lihat di media sosial hari ini, mereka berharap YB Fahmi Fadil ni untuk mengubah kenyataan itu berkenaan dengan isu ini, yang mana kenyataannya berbunyi seperti inilah. Pemimpin kadang mengambil maklum sebuah video YouTube yang dimuat naik seorang individu bernama Iswadi Moni yang didakwa menghina Yang di-Pertuan Agong. Keadilan mengesahkan Iswadi adalah seorang anggota biasa parti berdaftar di cabang Putrajaya, Sarawak, dan tidak memegang apa-apa jawatan di dalam
hierarki pimpinan keadilan Sarawak maupun pusat. Kenyataan beliau tidak sama sekali mewakili pendirian Parti Keadilan, sebuah parti yang menjunjung dan mempertahankan institusi Raja-Raja Melayu serta tercatat dalam perlembagaan parti. Ucapan beliau di dalam video-video seperti ini pernah dibangkitkan dan dibincangkan dalam Biro Politik Keadilan, dan keputusan yang telah diambil seawal April lalu dengan memberi amaran keras kepada beliau. Parti juga telah memberi amaran tidak teragak-agak mengambil tindakan tegas untuk memecat beliau sekiranya beliau mengulangi perbuatan yang sama. Namun karena isu video Iswadi kini telah menjadi kes siasatan polis di Raja Malaysia, keadilan akan menunggu hasil siasatan tersebut dan sebelum mengambil tindakan lanjut terhadap beliau. Ini cuma pandangan pribadi saya lah. Saya nak ulas apa yang YB Fahmi Fadil ni katakan lah ya. Kita lihat ya, Iswadi ini berjuang untuk parti PKR walaupun dia ahli biasa. Memang kenyataan dia yang dikatakan menghina YDP Agong itu terpulang kepada individu masing-masing lah, ataupun pihak yang ingin mengambil tindakan. Tetapi isu yang saya nak bangkitkan di sini, yang saya nak pertanyakan, selama ini perjuangan Iswadi Moni adalah untuk parti PKR itu, dan kamu yang sebagai pucuk pimpinan sepatutnya mengambil satu tindakan yang menyenangkan hati rakyat, karena Iswadi Moni pun mempunyai pengaruh, dan dia juga seolah-olah menjadi tulang belakang kepada PKR untuk bersuara. Selepas daripada kita lihat tidak lagi ada bersama dengan PKR saudara Rafizi Ramli, kalau tanpa orang-orang seperti Iswadi Moni ini yang bersuara, maka siapa lagi yang nak bersuara untuk parti PKR ni? Saya sebagai rakyat kadang-kadang saya terkesan. Saya juga pernah disound oleh orang-orang PKR ni yang seolah-olah saya sendiri kadang-kadang rimas dengan apa yang berlaku di dalam PKR ni sebenarnya. Walaupun saya tiada siapa-siapa lah dengan PKR ni, tapi kena ingat ya, saya sebagai rakyat, parti mana pun yang saya sokong, undi saya kepada parti kamu, itu adalah hak saya, dan kamu juga sebagai orang yang dalam parti pun, walaupun kamu bukan YB, walaupun mungkin kamu jadi edikong ke, jadi PA mereka ke kepada YB ni, tolong dengar bahawa kami rakyat juga punya hak. Ini kadang-kadang ada yang hubungi saya, kamu ni ahli yang keberapa, kamu ni duduk di cawangan mana, ranting mana, cabang mana. Ini persoalan yang tidak perlu kamu tanya kepada rakyat. Ini merimaskan rakyat. Ini saya tidak mau keluarkan, tetapi kerana perkara ini sudah berlaku, dan saya nak bagi tahu supaya pucuk pimpinan PKR ni boleh dengar ni suara rakyat, suara orang yang menyokong kepada parti kamu ni. Jangan ada orang bawah-bawah ni yang seolah-olah mereka ini berpangkat besar, seolah-olah mereka ni dah hebat dalam parti, sewenang-wenangnya mempertanyakan orang lain, hak orang lain, nak pertanyakan halal haram orang. Ini saya tidak suka. Kalau parti ini berterusan begini, orang cuma respect kepada siapa tahu? Kepada pemimpin utama, yaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kekuatan PKR tu berada di sana. Perjuangan PKR tu. Dan saya tidak mengatakan YB lain itu tidak bagus. Banyak juga YB PKR ni yang bagus. Tetapi macacai yang masih ada di dalam ni, yang seolah-olah mencari makan dalam politik ni, ini teguran saya lah, sebagai rakyat. Padahal mereka pun satu undi kepada parti. Bukan kamu boleh bagi 200 undi. So suara siapa pun harus didengar lah. Jadi ini yang berlaku ni. Dan mungkin geng-geng
Si Kitol masih ramai lagi dalam PKA. Saya bila ditanya seperti itu, saya jujur, saya pun rimas. Tidak perlu tanya orang, tidak perlu nak membuktikan orang itu kesetiaannya kepada PKA. Kamu siapa nak membuktikan orang? Ini yang berlaku dengan saya sendiri. Berapa kali yang ditanya saya, kamu cabang mana, kamu ranting mana, kamu ahli mana? Rasa-rasanya saya nak maki saja waktu itu. Tetapi dia tidak kenal saya. Jangan begitulah. Ini luahan hati saya kepada mereka nih. Hormat sikit orang. Jangan ingat kamu dapat jawatan di dalam parti. Jangan ingat kamu duduk sebagai PA seseorang menteri, duduk sebagai PA seorang YB, Datuk, apa semua. Jangan begitu. Hargai. Kita lihat parti lain. Mereka tidak ada masalah pun. Di sini kalau saya lihat contoh seperti Iswadi Moni, seperti Mustafa Mansur, seperti yang lain-lain. Mereka tidak ada masalah. Kami ini tidak ada masalah. Video saya ini kamu nak ambil, kamu nak share kemana pun, kamu nak masuk dalam channel kamu, ambillah. Ini cara kita untuk kita mempromosikan parti kita, kerana kita nih tidak seperti parti lain mempunyai keuangan yang besar. Ideologi yang sepatutnya dikeluarkan oleh orang-orang daripada luar ini, yang mana rakyat yang pro kepada parti kita, sepatutnya kita dukung mereka. Ini saya lihat apabila berlaku hal seperti mana yang kita lihat berlaku dengan Iswadi Moni ini, saya sedih. Kerana mana mereka yang lain? Ramai yang hanya ambil kesempatan di mana apa yang berlaku ini. Ini yang merosakkan parti sebenarnya. Ini saya buat pencerahan saya secara pribadi kepada dan teguran saya kepada mereka ini semua. Sedarlah. Tanpa rakyat, parti pun tak boleh bergerak. Tanpa sokongan rakyat, YB pun tak boleh menang. Semua masih tergantung kepada rakyat. Sehebat mana pun parti, sebanyak mana duit parti, segah mana pun parti, kalau tanpa rakyat, pemimpin itu tidak ada. Apalagi kamu yang menumpang mencari makan di bawah pemimpin, lebih baik tidak perlu bersuara. Apabila rakyat mengeluh, rakyat dalam keadaan seperti ini yang pro kepada parti, sepatutnya keluarkan kenyataan yang lebih baik supaya senang didengar oleh rakyat. Ini teguran saya lah kepada YB kita ni yang masih tidak berapa nak mesra rakyat ni. Dan ini pencerahan saya, dan sekian dari saya, dan saya harap apa yang berlaku kepada Iswadi Moni ini dapat dia tabah menghadapi apa yang berlaku ini. Dan saya tak nak masuk sangat urusan ini, kerana urusan ini antara pihak pendakwa, dan perkara ini sudah panjang ceritanya, panas dah isunya sekarang. So cuma saya harap saudara Iswadi Moni tabahlah dengan isu ini. Dan saya tahu perjuangan itu tidak begitu mudah. Dan kita harus lihat juga bahwa mungkin kita hanya berjuang sedikit. Kalau kita nak bandingkan dengan Presiden PKR itu sendiri, yang duduk bertahun-tahun dalam penjara dan cas dengan tuduhan-tuduhan yang pada saya meragukan serta palsu semua sekali. Jadi saya harap Iswadi Moni tabahlah di situ. Okey, dan kita hashtag LTL, lawan tetap lawan sampai Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Dan kita berharap Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh ubah sistem negara kita ini menjadi demokrasikan negara kita ini, sistem-sistem yang ada ni, supaya negara kita ini kembali pulih daripada masalah yang ada hari ini, yang mana rakyat dah bosan dengan cara yang pemerintahan lama lakukan berlaku lagi hari ini. Okey, sekian dari saya. Thank you.